Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid semua? Sihat? Saya harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan menjawab subjek surah darjah 4 dalam bab yang kedua, iaitu hijrah ke Madinah. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mabak. Baiklah, kita mulakan. Pengertian hijrah. Pengertian hijrah ni terbagi kepada dua pengertian. Yang pertama pada bahasa, yang kedua pada istilah. Pada bahasa, iaitu secara bahasa ataupun secara ringkas, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang baharu. Hijrah ni bermaksud seseorang ni berpindah daripada tempat yang lama ke tempat yang lain, tempat yang baru. Itu pada bahasa secara ringkas. Manakala pada istilah pula, ataupun maksud yang lebih mendalam, iaitu perpindahan Rasulullah SAW dari satu tempat ke satu tempat yang baru. Hijrah biasanya kalau dikaitkan dengan surah Nabi, hijrah ni bermaksud Nabi ni berpindah. Nabi ni berpindah daripada Mekah ke Madinah. Mekah ni tempat yang lama, Madinah ni tempat yang baru. Itu maksud yang lebih mendalam, maksud yang sebenar hijrah ni. Dalil hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Dalil hijrah berpandukan ayat Quran, bermaksud Nabi Muhammad SAW ni telah mendapat perintah daripada Allah SWT untuk hijrah. Kerana pada peristiwa tersebut, orang kafir ni menjalankan tipu daya, merancang untuk memburu Nabi Muhammad SAW, untuk mengusir, untuk menghalau, untuk menahan dan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perancangan ataupun tipu daya oleh kaum musyrikin Mekah pada ketika itu. Tapi mereka ni tak sedar bahawa Allah mampu gagalkan tipu daya mereka ni. Kerana Allah adalah sebaik-baik perancang yang mampu menggagalkan segala tipu daya, segala perancangan. Ini adalah salah satu sebab Nabi berhijrah atas perintah Allah SWT. Dan keadaan semasa pada ketika itu di Mekah, memang orang kafir memang nak mengusir Nabi Muhammad SAW ni. Nanti kita akan ketahui lagi sebab-sebab lain.
yang sebab berlakunya hijrah ini. Tarikh hijrah. Tarikh hijrah berlaku, hijrah ini berlaku pada 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun ke-14 kerasulan. Sebenarnya tarikh 12 Rabiul Awal ni banyak peristiwa. Antaranya 12 Rabiul Awal ni adalah tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga, tarikh ni pun boleh dijadikan sebagai tarikh hijrah. Dan tarikh ni juga adalah tarikh wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia yang berlaku pada tahun ke-14 kerasulan. 14 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, maka barulah berlaku hijrah. Manakala hijrahnya berlaku pada tahun 622 Miladiah, ataupun dengan nama lain Masihi. 622 Masihi. Seterusnya ialah sebab berlaku hijrah. Antara sebab berlaku hijrah ada 6 perkara. Yang pertama ialah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berhijrah ni atas perintah Allah Taala, seperti mana yang di dalam Al-Quran tadi. Nabi Muhammad SAW ni menerima pelbagai ancaman daripada orang kafir Mekah. Ada yang ingin mengusir Nabi, ada yang ingin menghalau Nabi, ada yang ingin menangkap Nabi, ada yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW perlu berhijrah. Yang kedua ialah menjabarkan agama Islam pada penduduk Madinah. Ini memang tugas utama sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, untuk menjabarkan agama Islam. Yang ketiga ialah seksaan dan ancaman daripada kaum kafir Quraisy. Pada ketika itu, di Mekah, orang Islam sangat-sangat sedikit berbanding dengan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah ni sangat tidak menyukai agama Islam yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah orang-orang kafir Quraisy ni suka menyeksa orang Islam dan mengancam, sebab kerana bencinya terhadap agama Islam. Keempat, pemelawan selama 3 tahun oleh kaum kafir terhadap keluarga Rasulullah SAW, iaitu larangan berniaga, berkahwin, bergaul dan menzarihi orang Islam ketika sakit. Pemelawan ni iaitu tidak diambil peduli, tidak diambil berat tentang hal ehwal orang Islam. Hal ehwal orang Islam, yang mana orang Islam ni dilarang untuk berniaga, dilarang untuk berkahwin, dilarang untuk bergaul dan dilarang untuk menzarihi orang Islam yang sedang sakit. Walaupun pemelawan ni berlaku selama 3 tahun, tapi ianya amat memberi kesan yang besar kepada orang Islam. Yang kelima ialah kematian bapa saudara, iaitu Abu Talib, dan isteri Rasulullah SAW, iaitu Siti Khadijah. Antara sebab hijrah ni adalah sebab kematian bapa saudaranya, Abu Talib. Sebab Abu Talib ni adalah bapa saudara Nabi yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW ketika diancam oleh orang kafir Quraisy. Tetapi Abu Talib ni adalah seorang pemimpin, seorang ketua orang Arab di Mekah. Sebab itulah pada zaman ketika Abu Talib masih hidup, orang kafir Quraisy, orang kafir Mekah sangat tidak berani untuk menentang Abu Talib ni. Tak berani untuk apa-apakan Nabi Muhammad SAW semasa Abu Talib masih hidup, kerana Abu Talib ni selalu melindungi Muhammad SAW. Tetapi apabila Abu Talib telah wafat meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy ni mula ingin mengusir Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, isteri Rasulullah SAW pun menjadi satu sebab berlaku hijrah. Sebab isteri Nabi Muhammad SAW ni, iaitu Siti Khadijah, dia adalah insan yang selalu menyokong usaha dakwah Nabi, selalu menyokong usaha dakwah Nabi. Tetapi apabila isteri Nabi Muhammad SAW wafat, maka dia adalah sokongan yang kuat untuk membantu Nabi dalam berdakwah.
Seterusnya, yang terakhir sekali, yang keenam ialah permintaan penduduk Yathrib Madinah selepas bai'ah Aqabah pertama dan kedua yang mahukan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ini disebabkan permintaan penduduk Yathrib. Yathrib ni ialah nama-nama bagi Madinah. Sebab Nabi Muhammad SAW ni telah berjanji kepada penduduk Yathrib dalam perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Bai'ah ni perjanjian. Itu saja topik kita pada hari ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung topik peristiwa yang berlaku semasa hijrah. InsyaAllah kita tangguhkan majlis kita, tangguhkan panel kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Murid.